Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Syafiqah binti Mama. Dalam video ini kami akan membentangkan tentang modul Sukan Rakyat Membangun Modal Insan Produktif. Sukan merupakan salah satu aspek yang penting dalam pembangunan negara dan masyarakat yang melibatkan pembangunan ekonomi dan juga sosial. Seiring dengan peralihan arus masa, banyak permainan-permainan yang lebih canggih dan moden yang telah diperkenalkan. Namun apabila kita mengimbau kenangan di masa lalu sebelum bermulanya arus pemodenan, masyarakat kita sering meluangkan masa bersama-sama keluarga dan juga rakan-rakan dengan bermain sukan rakyat. Walaupun kita menyadari bahawa permainan sukan rakyat tidaklah secanggih permainan pada masa kini, namun ianya cukup untuk menyemai kembali kerinduan kita pada waktu yang diluangkan bersama-sama sebelum adanya gadget-gadget seperti telefon pintar. Sukan rakyat melibatkan banyak pergerakan tubuh badan, komunikasi dan juga interaksi sosial antara satu sama lain yang membolehkan hubungan yang lebih akrab terjalin. Pergerakan dan interaksi sosial yang wujud ini akan dapat melahirkan anggota masyarakat yang lebih aktif, cerdas, kreatif dan cekap dalam berfikir. Berbanding dengan permainan yang wujud pada masa kini di mana anak-anak lebih kerap terperap di dalam bilik dan hanyut bermain permainan video yang tidak melibatkan banyak pergerakan tubuh badan. Kita haruslah sedar bahawa sukan rakyat juga merupakan salah satu warisan negara. Oleh itu, modul program Sukan Rakyat Membangun Modal Insan Produktif ini dilaksanakan bertujuan untuk menyemai di samping mempromosikan kembali sukan rakyat kepada masyarakat luar. Assalamualaikum, nama saya Sahira binti Din, nombor matrik 279295. Saya akan menjelaskan dengan teliti mengenai objektif daripada program ini. Program Sukan Rakyat ini dirancang dengan telah menetapkan beberapa objektif yang diharapkan supaya kesemua objektif tersebut dapat dipenuhi. Objektif yang pertama adalah untuk menggalakkan keterlibatan rakyat dalam mempromosikan sukan rakyat kepada generasi baru agar tidak lenyap di telan zaman. Hal ini kerana penggunaan teknologi pada hari ini semakin tidak terkawal. Oleh itu, program ini akan menjadi satu platform kepada generasi muda untuk mengetahui cara memainkan pelbagai jenis sukan rakyat dan merasai pengalaman bermain dan seterusnya terus memainkannya pada masa hadapan. Objektif yang seterusnya ialah untuk mewujudkan semangat perpaduan dan membina kesepakatan yang kukuh di kalangan rakyat melalui sukan. Semangat perpaduan akan terjalin melalui permainan sukan rakyat secara dalam kumpulan. Permainan secara dalam berkumpulan ini akan menjadi perantara kepada para peserta untuk saling berinteraksi seterusnya membina kesepakatan yang kukuh. Objektif yang terakhir daripada program ini ialah untuk mengetahui sejauh mana sukan rakyat boleh memberikan manfaat terhadap aspek kemanusiaan sejagat. Hal ini kerana interaksi dan kerjasama yang berlaku ketika permainan berlangsung akan mewujudkan sifat dan nilai kemanusiaan seperti kasih sayang dan sifat positif untuk saling membantu antara satu sama lain. Program Sukan Rakyat ini berlangsung selama 2 hari di mana pada hari Jumaat dan hari Sabtu. Pada hari Jumaat, program ini bermula pada jam 8 pagi sehingga jam 12.15 tengah hari. Pada hari Sabtu pula, program bermula pada jam 2 petang sehingga 6.30 petang. Bagi format permainan, pelajar diarahkan untuk mewujudkan 10 orang ahli kumpulan bagi setiap kumpulan. Setiap kumpulan akan dipimpin oleh seorang ketua yang akan dilantik oleh ahli kumpulan mereka semasa pembentukan kumpulan sewaktu proses pendaftaran berlangsung. Taklimat mengenai acara permainan akan diberikan oleh ahli jawatan kuasa penganjur sebelum acara dimulakan. Antara jenis permainan yang kami anjurkan adalah kalah panjang, tarik tali, lompat getah, baling selipar dan yang terakhir adalah tarik upih. Tentatif program bagi sukan rakyat pada hari Jumaat, program bermula pada jam 8 pagi iaitu semua peserta diarahkan untuk berkumpul dan sesi pendaftaran berlangsung. Pada jam 8.15 pagi, bacaan doa, nyanyian lagu Negaraku dan lagu rasmi biru warna dimainkan. Pada jam 8.20 pagi, ucapan aluan dari pengarah program dan perasmian oleh penasihat program. Pada jam 9 pagi, taklimat acara permainan. 9.15 pagi, acara permainan sukan rakyat dimulakan dengan acara pertama iaitu acara galah panjang. Pada jam 10.30 pagi, semua peserta diberikan waktu berehat dan diteruskan dengan acara tarik upih pada jam 11 pagi. Pada jam 12 tengah hari, acara sukan berakhir dan akan diteruskan keesokannya iaitu pada hari Sabtu untuk acara seterusnya.
Program berakhir pada jam 12.15 tengah hari. Program diteruskan pada hari kedua iaitu pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, program bermula pada jam 2 petang di mana semua peserta diarahkan untuk berkumpul dan sesi pendaftaran bermula. Pada jam 2.15 petang, bacaan doa, nyanyian lagu Negaraku dan lagu rasmi biru warna. Pada jam 2.30 petang, ucapan sepatah ringkas daripada pengarah program. Dan pada 2.35 petang, taklimat acara permainan. Acara permainan dimulakan dengan acara lompat getah pada jam 2.45 petang dan pada jam 3.45 petang semua peserta diberi waktu untuk berehat. Acara diteruskan dengan acara balin selipar pada jam 4 petang dan seterusnya pada jam 5 petang acara tarik tali. Acara permainan tamat pada jam 5.45 petang. Pada jam 6 petang, majlis penutup program di mana ucapan penutup program dari pengarah program dan penyampaian hadiah kepada peserta program. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khalijah binti Mulkam, nombor matrik 279954. Okey, saya akan membentangkan pada bahagian bajet dan pihak yang terlibat di dalam program sukan rakyat yang dirancang ini. Baik, saya akan mulakan terlebih dahulu dengan bajet program. Anggaran bagi bajet program ini adalah sebanyak RM600. Sumber kewangan yang diperolehi ini adalah daripada penajaan ataupun kutipan luar. Wang ini akan dibelanjakan kepada 3 perkara, iaitu yang pertama, bayaran sagu hati kepada seorang penceramah iaitu sebanyak RM100. Kedua ialah sagu hati RM10 kepada 30 orang peserta yang memenangi pertandingan yang disertai. Jumlah keseluruhan untuk sagu hati kepada peserta adalah sebanyak RM300. Perbelanjaan yang ketiga ialah jamuan RM10 kepada 20 orang ahli jawatan kuasa program. Jumlah keseluruhan bagi jamuan ini adalah sebanyak RM200. Oleh itu, jumlah perbelanjaan bagi program ini adalah sebanyak RM600. Baik, seterusnya saya akan menjelaskan pula tentang pihak yang terlibat. Program sukan rakyat ini melibatkan penyertaan sekurang-kurangnya 200 orang pelajar Universiti Utara Malaysia dan seorang pengarah pusat kokurikulum UUM bagi merasmikan program sukan rakyat tersebut. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Hajah Nabila binti Damizam. Nombor matrik saya 280103. Jadi saya akan menerangkan senarai dan pembahagian tugas bagi kumpulan kami. Yang pertama, jawatan ketua program atau kehakiman disandang oleh saya sendiri. Seterusnya, jawatan bagi urus setia atau AJK pendaftaran disandang oleh Nur Ain binti Abdullah. Yang ketiga, jawatan bendahari atau AJK cenderahati disandang oleh Siti Khalijah binti Mulkam. Yang keempat, AJK persiapan tempat dan keselamatan disandang oleh Siti Nur Ashike binti Zaimi. Yang kelima, Nur Syafika binti Mama sebagai AJK teknik dan peralatan. Dan yang terakhir ialah AJK publicity dan dokumentasi yang disandang oleh Zahira binti Din. Tugas saya sebagai ketua program atau kehakiman ialah memastikan program berjalan dengan lancar, memberi taklimat peraturan kepada para peserta acara program, meneliti setiap peraturan dan menyediakan borang keputusan. Seterusnya, tugas Nur Ain binti Abdullah sebagai urus setia dan AJK pendaftaran ialah menyediakan tentatif program, mengedarkan borang pendaftaran kepada para peserta, merekod dan mengemaskini jumlah para peserta. Yang ketiga, tugas Siti Khalijah binti Mulkam sebagai bendahari atau AJK cenderahati ialah bertanggungjawab ke atas seluruh hal kewangan, menyediakan anggaran perbelanjaan program dan penyertaan kewangan dalam mesyuarat. Seterusnya, menyediakan cenderahati kepada para peserta. Itu Nur Ashike binti Zaimi sebagai AJK persiapan tempat dan keselamatan. Tugas Nur Ashike adalah untuk memastikan kawasan program sentiasa dalam keadaan bersih sebelum dan selepas menamatkan program. Seterusnya, memastikan kawasan sentiasa berada dalam keadaan selamat sepanjang program dijalankan. Jawatan kuasa yang keempat ialah Nur Syafika binti Mama iaitu sebagai AJK teknik dan peralatan. Tugas Nur Syafika ialah untuk menyenaraikan segala peralatan yang diperlukan untuk acara sukan serta menyemak segala peralatan yang akan digunakan berada dalam keadaan yang baik. Jawatan kuasa yang terakhir ialah AJK publicity dan dokumentasi yang disandang oleh Zahira binti Din. Tugas Zahira adalah untuk membuat laporan atau dokumentasi setelah program berakhir dan mengambil gambar semua aktiviti sebelum, semasa dan selepas program dijalankan. Saya Nur Ain binti Abdullah, nombor matrik 280311. Saya akan membentangkan bahagian kesimpulan. Seperti yang kita ketahui, kemahiran insaniah seperti kemahiran berkomunikasi, pemikiran yang kreatif serta kemahiran untuk menyelesaikan masalah dan sebagainya adalah merupakan suatu perkara yang dititik beratkan dalam kalangan graduat. Hal ini kerana kemahiran insaniah ini mampu menyediakan seseorang graduat itu untuk bersaing di dalam pasaran kerja yang kini semakin mencabar. Oleh sebab itu, Kementerian Pendidikan Malaysia telah menetapkan kursus kokurikulum berkredit di Institut Pengajian Tinggi dan berusaha untuk menerapkan kemahiran insaniah ini dalam kalangan pelajar IPT.
Untuk memperkasakan lagi kemahiran insaniah ini, para graduan digalakkan untuk menyertai program-program yang melibatkan peserta dari berbagai latar belakang. Ini mampu untuk meningkatkan kemahiran berkomunikasi dalam kalangan para graduan dan meningkatkan kemahiran insaniah yang lain. Selain daripada menyelesaikan masalah kebolehpasaran pekerja di pasaran kerja, ia mampu juga untuk menggerakkan transformasi negara dan juga masyarakat itu sendiri. Penerbitan modul program sukan rakyat ini mampu untuk menerapkan kemahiran insaniah dalam kalangan para graduan di Universiti Utara Malaysia yang melibatkan peserta daripada berbagai latar belakang yang berbeza. Ini mampu untuk menanamkan kemahiran insaniah yang berbagai kerana para peserta akan diminta untuk mewujudkan kumpulan dan program yang dijalankan melibatkan peserta dari luar yang juga bukan merupakan pelajar Universiti Utara Malaysia. Dengan cara ini, para graduan akan dapat membagi kemahiran berkomunikasi dan kemahiran untuk berfikir secara kritis dan kreatif di samping untuk meningkatkan kemahiran-kemahiran insaniah yang lain.